Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel YouTube Cikgu Ainun untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, apa khabar semua? Diharapkan semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik sahaja. Baiklah, kita akan teruskan ya pembelajaran hari ini. Jadi kepada mereka yang baru di channel ini dan belum mengenali diri cikgu bernama Ainun binti Senyum, kini bertugas di SMK Karak, Bentor Pahang. Ya, jadi tajuk kita hari ini adalah jenis keanjalan harga permintaan, ya, iaitu pelajaran subtopik untuk ekonomi tingkatan 4 di bawah bab 2, iaitu bab 2 pasaran, standard kandungan 2.2 keanjalan harga dan standard pembelajaran 2.2.2 jenis keanjalan harga permintaan. Okey. Jadi standard pembelajaran kita ialah menjelaskan keanjalan harga permintaan anjal dan keanjalan harga permintaan tak anjal berdasarkan rajah dan pekali keanjalan. Ya, jika kamu ingin merujuk buku teks, boleh buka di muka surat 92 hingga 93. Okey, baiklah. Jadi sebelum kita pergi kepada jenis keanjalan harga permintaan, mari kita ingat semula apakah yang dimaksudkan dengan keanjalan harga permintaan. Okey. Jadi ingat lagi tak maksud keanjalan harga permintaan ataupun ED? Okey. Kita cuba buat latihan ini dahulu. Okey, keanjalan harga permintaan ataupun ED mengukur peratus perubahan dalam kuantiti diminta kesan daripada apa? Okey, kita lihat pilihan jawapan yang ada. A. Perubahan peratus pendapatan. B. Perubahan harga barang itu. C. Peratus perubahan harga barang itu. Jadi yang mana satukah jawapannya? Pelajar-pelajar ingat lagi tak? Ya? Okey. Pada mereka yang lupa, mari kita tengok dahulu apa yang dimaksudkan dengan keanjalan harga permintaan. Okey. Bagus. Ada setengahnya masih lagi ingat. Okey. Jadi keanjalan harga permintaan ataupun ED mengukur peratus perubahan dalam kuantiti diminta kesan daripada peratus perubahan harga barang itu dengan andaian seteris paribus. Okey? Jadi yang mana satu jawapan tadi? Dapat tak? Dapatkan jawapan dia? Okey. Jadi jawapan dia apa tadi? Ya, jawapannya adalah C, iaitu peratus perubahan harga barang itu. Okey, jadi dah ingat? Alhamdulillah. Jadi kita tengok, ya, kalau kita perhatikan gambar-gambar dalam slide ini, ya, bagaimana agaknya perubahan harga bertindak terhadap perubahan kuantiti yang diminta. Okey. Jadi ini adalah rumus cikgu berturunkan semula rumus untuk mengira keanjalan harga permintaan, di mana keanjalan harga permintaan boleh kita dapatkan dengan membuat ataupun menggunakan rumus ini, iaitu peratus perubahan kuantiti diminta dibahagi dengan peratus perubahan harga sesuai dengan maksud keanjalan harga permintaan tadi. Jadi ditunjukkan di sini ED sama dengan peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. Ini kita flashback. Kita
membugarkan semula ingatan kamu kepada pelajaran yang sebelum ini. Okey, jadi rumus dia boleh ditulis seperti inilah Tadi kat sini keanjalan harga permintaan, peratus perubahan kuantiti bagi dengan peratus perubahan harga. Okey, jadi bagaimana kita nak cari peratus perubahan kuantiti? Kuantiti baharu tolak kuantiti asal bahagi kuantiti asal darab 100 dan peratus perubahan harga ialah harga baharu ditolak dengan harga asal bahagi dengan harga asal darab dengan 100. Okey. Jadi kalau kita perhatikan tindak balas perubahan kuantiti diminta adalah berbeza-beza mengikut jenis barangan Jadi ingat selalu bahawa keanjalan harga permintaan dia mesti memenuhi hukum permintaan. Okey. Jadi sementara itu cikgu nak pelajar-pelajar cuba ingat hukum permintaan kata apa? Seterusnya tengok kerana tindak balas perubahan kuantiti ni cikgu sebutkan tadi berbeza mengikut jenis barangan kerana ada barang yang responsif. Maknanya dia sangat sensitif dengan perubahan harga. Manakala ada juga jenis-jenis barang yang kurang responsif, dia kurang sensitif. Dia tidak react secara banyak maknanya kurang responsif ni dia bertindak sedikit saja, respon dia sikit saja. Kalau responsif pula dia bertindak dengan banyak lah. Dia sangat responsif. Okey. Jadi inilah sebenarnya yang diukur oleh keanjalan harga permintaan kerana keanjalan harga permintaan bertindak sebagai pengukur tindak balas perubahan kuantiti yang diminta kesan daripada perubahan harga. Okey? Jadi tadi cikgu nak kamu ingat semula hukum permintaan kata apa dia? Apabila harga meningkat, kuantiti diminta akan turun. Betul? Dan apabila harga turun, kuantiti diminta pula akan meningkat. Okey. Tanya kepada yang ingat lagi tentang hukum permintaan. Okey, sebab ini sangat penting sebab nanti kita akan gunakan hukum permintaan ini sepanjang kita membincangkan keanjalan harga permintaan. Okey, jadi rumus tadi sudah diberi. Jadi ini cikgu tunjukkan semula. Cuma yang asal ini sebenarnya kita boleh permudahkan. Kerana kuantiti peratus perubahan kuantiti diminta bahagi dengan peratus perubahan harga. Yang ini bahagi-bahagikan. Jadi kita boleh permudahkan dengan darab silang. Kita menggunakan basic mathematics. Jadi sama ada kamu akan buat yang pertama seperti ini ataupun yang seperti ini. Boleh gunakan ini. Maknanya kita darab silang boleh gunakan darab silang untuk memudahkan kita mengira. Kita boleh buat sekali sahaja kan. Okey, seterusnya kita tengok dahulu contoh pengiraan sebab pengiraan ini bila kita menentukan perkara keanjalan dan permintaan dia sangat penting untuk kita nak kait dengan apa yang kita nak belajar hari ini iaitu jenis keanjalan. Okey, jadi kita tengok contoh di sini. Okey, bila kita mengira keanjalan dan permintaan ada beberapa step atau langkah yang perlu kamu buat. Okey, kita ambil contoh di sini kat sini diberikan harga asal ialah RM5 dan harga baharu ialah RM6 dan kuantiti asal ialah 20 kg dan kuantiti baharu ialah 18 Jadi bila kita dah dapat maklumat ini kita masukkan saja. So langkah pertama yang kita akan buat ialah mengira peratus perubahan kuantiti diminta. Jadi apa yang perlu kamu buat ialah ambilkan saja nilai-nilai yang telah kita kenal pasti tadi, masukkan dalam rumus jadi kuantiti baharu tadi 18, kuantiti asal ialah 20. Jadi kita masukkan sahaja
18 ditolak dengan 20 bahagi 20 darab 100, kita dapat negatif 10%. Okey? Okey. Kemudian kita pergi kepada langkah yang kedua, iaitu mengira peratus perubahan harga. Ya. Jadi di sinilah pentingnya apabila kita telah kenal pasti pemboleh ubah yang diperlukan, kita boleh terus masukkan ke dalam rumus pengiraan kita. Ya, jadi harga baharu di sinilah RM6, harga asal ialah RM5. Jadi kita masukkan dan buatlah pengiraan seperti biasa. Baharu tolak yang asal bahagi asal harga tadi, dan akhirnya kita dapat 20%. Okey, kemudian langkah yang ketiga ialah mengira keanjalan permintaan. Apabila kita telah selesai mengira peratus perubahan kuantiti, kita dah dapat satu jumlah, dan peratus perubahan harga juga kita dapat satu nilai. Jadi kita bahagikan. Jadi negatif 10% bahagi dengan 20%, peratus dengan peratus mati habis. Okey, dapat negatif 10 bahagi 20, kita dapat negatif 0.5. Okey? Jadi ini nilai yang kita peroleh. Jadi apakah maknanya ED sama dengan negatif 0.5? Okey. Cikgu nak ingatkan sebab tadi kita bercakap tentang hukum permintaan. Ya. Hukum permintaan menyatakan apabila harga naik, kuantiti turun kan? Jadi itu bermakna hubungan antara harga dan kuantiti diminta adalah negatif. Jadi tanda negatif ni sebenarnya dia menunjukkan hubungan negatif ataupun songsang di antara harga dan kuantiti diminta. Okey? Jadi apa maksud ED sama dengan 0.5? Oleh kerana tadi tanda negatif ini hanyalah simbolik kepada hubungan negatif antara harga dan kuantiti diminta. Jadi apabila kita menulis perkali keanjalan harga permintaan, kita akan abaikan tanda negatif. Maknanya kita hanya ambil ED sama dengan 0.5. Okey, jadi tadi apabila kita hendak membuat tafsiran kepada nilai ED sama dengan 0.5 ini adalah bermaksud apabila harga meningkat 1%, kuantiti diminta akan turun 0.5%. Ya, kerana nampak tak dekat sini, dia ikut hukum permintaan. Harga naik, kuantiti diminta akan turun. Okey, so bermakna apabila harga naik 20%, kita ambil kalau sekiranya kita nak jadikan harga itu 20% ataupun soalan dia menyatakan harga meningkat 20%, jadi kita akan buat perkara yang sama, maknanya 1% tadi harga darab dengan 20, dan kita akan buat perkara yang sama untuk nilai perkali keanjalan tadi. Jadi turun berapa? 10%. Mana dapat 10% ialah nilai yang asal tadi 0.5 kita darab dengan 20 untuk bagi setara dengan kenaikan harga 20%. Okey? Cuma yang untuk standard tafsiran untuk keanjalan, kita akan ambil yang 1% lah harga ni. Jadi ingat, apabila harga naik 1%, kuantiti diminta akan turun 0.5%. Dan sebaliknya, apabila harga turun 1%, kuantiti diminta akan naik 0.5%. Jadi cikgu nak kamu betul-betul faham yang ini, kerana kefahaman ini akan membantu kamu untuk menguasai subtopik kita yang seterusnya. Okey, jadi ini adalah rumus pengiraan tadi. Jadi ini cikgu tunjukkan semula yang telah dipermudahkan. Okey. Perkali keanjalan harga permintaan. Jadi kalau kita lihat tadi, nisbah peratus perubahan kuantiti diminta bagi suatu barang kepada peratus perubahan harga barang itu. Okey. Jadi bertanda negatif, bila kita kira perkali keanjalan harga permintaan ni, kita akan sentiasa dapat negatif. Jadi negatif itu merupakan hubungan, adalah menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti diminta adalah negatif. Dia berkadar songsang. Okey.
Jadi untuk perkali ED, negatif itu kita abaikan sahaja. Kita tak ambil nilai negatif itu dalam kita punya tafsiran. Ya, okey. Jadi kita akan masuk kepada subtopik hari ini, iaitu jenis keanjalan harga permintaan. Okey, ada berapa jenis keanjalan harga permintaan? Okey, betul. Ada 2. Okey. Yang pertama permintaan anjal dan yang kedua permintaan tak anjal. Okey, jadi inilah yang kita nak berkenalan hari ni. Macam mana kita nak tentukan permintaan itu anjal ataupun tak anjal. Okey, jadi kita pergi pada yang pertama dahulu, iaitu permintaan anjal. Okey, jadi sebelum itu cikgu akan tunjukkan dahulu pengiraan ni sebab kita nak kaitkan dengan standard pembelajaran kita hari ni. Bagaimana daripada nilai perkali keanjalan tu kita boleh kaitkan, kita boleh tentukan jenis keanjalan harga permintaan tadi. Okey, sebagai contoh kat sini kita ada 2 jenis barang, iaitu barang X dan barang Y. Dan maklumat telah diberikan nilai peratus perubahan kuantiti diminta dan peratus perubahan harga. Jadi kamu tak perlu kira untuk dapatkan peratus perubahan kuantiti diminta dengan peratus perubahan harga. Maknanya tadi yang langkah-langkah pengiraan cikgu beri 3 tadi, langkah 1 dan langkah 2 dah settle. Apa yang kita perlu buat langkah ketiga. Maknanya kita terus bahagikan sahaja untuk mendapatkan nilai ED. Jadi kita gunakan formula ini. Keanjalan harga permintaan ialah peratus perubahan kuantiti diminta dibahagi dengan peratus perubahan harga, iaitu ED sama dengan peratus perubahan Q. Jadi kat sini kuantiti diminta bahagi dengan peratus perubahan harga. Jadi cikgu nak ingatkan pada kamu untuk berhati-hati sebab kadang-kadang kedudukannya ni dalam soalan dia sebelah ni harga, yang ni pula kuantiti. Jadi pastikan kamu kenal pasti betul-betul sebelum kamu bahagi. Jangan tersilap, nanti rugi, salah kira. Okey, jadi kat sini cikgu nak ambil barang Y. Jadi barang Y ni tadi ialah negatif 15%. Betul tak? Peratus perubahan kuantitinya dan peratus perubahan harga ialah 5. Jadi kita terus bahagi saja dan dapat 3. Bila kamu kira, kamu akan dapat negatif 3 kerana negatif 15 bahagi 5 akan dapat negatif 3. Tapi seperti yang cikgu dah sebut tadi, abaikan negatif. Okey? Jadi bermakna nilai ED ialah 3.0. Jadi bila kat sini 3.0, nilai perkali keanjalan ni lebih daripada 1, bermakna barang Y ini mempunyai keanjalan permintaan yang anjal. Okey? Anjal. Kita tengok. Kerana apabila harga naik 5%, kat sini cikgu ambil ni pengiraan ni 5%, sebab harga di bawah tadi kan. Maka kuantiti diminta turun sebanyak 15%. Kenapa cikgu ambil turun? Kerana dia negatif, bermakna dia turun. Yang ini dia naik. Okey? Jadi ingat, setiap kali kita tulis tafsiran untuk anjalan harga permintaan, pastikan tafsiran kamu mengikut hukum permintaan. Bermakna harga naik, kuantiti diminta mesti turun. Dan sebaliknya kalau kamu tulis harga turun, kuantiti diminta mesti naik. Itu kamu kena jaga. Okey. Bermakna tadi, ini yang apabila kita buat tafsiran yang standard, kita akan pergi kepada 1% harga tu. Jadi apabila harga naik sebanyak 1%, maka kuantiti diminta turun sebanyak 3%. Ni tadi yang kita dapat ni kan. Sebab 3 ni, nilai ED ni adalah kuantiti, mewakili kuantiti diminta. Harga dia mesti 1. Okey? Jadi kita tengok apa ciri-ciri dia. Kenapa kita kata dia anjal. Okey. Yang pertama tadi,
Pekali keanjalan melebihi daripada 1. Okey? ED lebih besar daripada 1. Sebab kita dapat 3 tadi kan? Okey, kemudian peratus perubahan kuantiti diminta adalah lebih besar daripada peratus perubahan harga. Jadi tadi kita dapat peratus perubahan kuantiti adalah 3, sedangkan peratus perubahan harga hanyalah 1%. Ya? Jadi ini menunjukkan bahawa peratus perubahan kuantiti diminta adalah lebih besar daripada peratus perubahan harga. Okey. Jadi ini menunjukkan pengguna sangat responsif terhadap perubahan harga. Harga hanya berubah 1%, tetapi permintaan pengguna berubah sebanyak 3%. Ya? Apabila harga turun 1%, kuantiti diminta akan meningkat sebanyak 3%. Bermakna pengguna tadi sangat responsif terhadap harga, di mana mereka ni sangat sensitif dengan perubahan harga. Ya, jadi dia bertindak secara melebihi. Maknanya dia react tu, dia sangat bertindak balas lah terhadap harga tadi, perubahan harga. Okey, contoh tadi ini sama dengan 3, di mana jika harga turun 1%, kuantiti diminta akan meningkat sebanyak 3%. Jadi kamu lihat di sini bahawa peratus perubahan kuantiti diminta melebihi peratus perubahan harga. Jadi itu ciri-ciri permintaan anjal. Okey, apa lagi ciri dia? Kita boleh terangkan menggunakan rajah ini. Okey. Kalau kamu perhatikan di sini, okey, apabila harga turun daripada PO ke P1, perhatikan di sini, PO kepada P1, apa yang berlaku ialah kuantiti akan meningkat daripada QO ke Q1. Sebab dia mesti ikut hukum permintaan. Okey? Apabila harga turun PO ke P1, kuantiti diminta akan meningkat daripada QO ke Q1. Dan kalau kamu lihat, peratus perubahan kuantiti ni menunjukkan ni. Area dia, kawasan dia lebih besar daripada peratus perubahan harga. Okey. Begitu juga sebaliknya, sekiranya harga meningkat daripada P1 kepada PO, akan menyebabkan kuantiti turun daripada Q1 ke QO. Dan kawasan dia tadi, peratus perubahan kuantiti ini lebih besar daripada peratus perubahan harga. Jadi apa berlaku kepada bentuk kelok kita? Jadi keanjalan harga permintaan anjal mempunyai kelok permintaan yang landai. Ini kita panggil landai. Kenapa dia landai? Landai ni dia dah dekat nak straight. Kerana apa? Kerana peratus perubahan kuantiti ini besar. Sedangkan peratus perubahan harganya lebih kecil. Sebab itu dia bentuk rajah dia akan jadi macam ni, dan ini dikenali sebagai landai. Kelok permintaan yang landai. Okey, kemudian contoh barang yang mempunyai kelok permintaan anjal adalah barang mewah dan barang kehendak. Okey, jadi ini contoh-contoh barang yang mempunyai permintaan anjal. Contohnya kat sini kita ada smartphone, kita ada telefon pintar, iPhone di sini. Kemudian kita ada minyak wangi berjenama. Kemudian kereta-kereta kereta mewah. Kita ada barang kemas, berlian dan sebagainya, dan juga motor besar ni. Sebab motor-motor besar ni kadang-kadang harga dia 2-3 kali ganda lebih mahal daripada kereta biasa. Okey, jadi itu barang permintaan anjal. Jadi tadi kelok dia ingat, kelok permintaan anjal menunjukkan peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Yang ini cikgu tunjukkan contoh sekiranya kita diperlukan untuk menentukan nilai kali keanjalan daripada rajah. Okey,
Jadi seperti biasa kita buat pengiraan juga ikut rumus yang biasa itu, iaitu ED sama dengan peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. Jadi kamu ambil saja nilai yang ada dalam rajah itu. Okey. Jadi kita ada peratus perubahan kuantiti ialah 200% dan peratus perubahan harga ialah 5%. Okey. Jadi oleh kerana ni anak panah ni menuju ke kanan bermakna dia meningkat. Manakala anak panah untuk harga dia menuju ke bawah dan nilainya semakin kecil ni bermakna dia turun sebab itu kita perlu letakkan negatif 50 untuk menunjukkan dia turun. Kerana kalau kita tak letak negatif nanti kita dapat jawapan yang tidak tepat sebab kita perlukan kelok permintaan sebab ini adalah kelok permintaan, maka dia akan ikut hukum permintaan. So berapa nilai ED kita? Ya, kita dapat 4.0 sebenarnya negatif 4 tetapi kita abaikan kan negatif tadi, so kita ambil ED sama dengan 4. So bermakna apabila harga turun sebanyak 1%, kuantiti diminta meningkat sebanyak 4%. Sebab kita ikut dekat sini tadi harga turun kan, jadi kuantiti mesti naik. Okey, kalau kita nak ambil nilai ni terus, okey, kita nak buat dia punya tafsiran, bermakna apabila harga turun 50%, kuantiti diminta meningkat sebanyak 200%. Jadi tadi sama saja. Kerana yang ini kita telah permudahkan. Yang ini adalah nilai yang asal. Okey. Jadi bermakna peratus perubahan kuantiti diminta adalah lebih besar daripada peratus perubahan harga kat sini kan. Ini lebih besar daripada peratus perubahan harga. Okey, boleh faham jadi itu adalah permintaan hanjal. Okey, jadi tadi kita telah belajar bagaimana nak menentukan jenis keanjalan berdasarkan nilai perkali keanjalan dan juga kita menggunakan rajah yang ini kita buat penerangan itu melalui gambar rajah. Okey. Jadi kita settle dengan permintaan hanjal. Sekarang kita pergi kepada yang kedua iaitu permintaan tak hanjal. Okey. Jadi kita pergi kepada contoh pengiraan dahulu sebab kita perlu dapatkan dahulu nilai kita perlu dapatkan dulu nilai perkali keanjalan harga permintaan untuk menentukan jenis keanjalan dia. Okey, sekarang kita buat sama juga pengiraan tadi menggunakan rumus yang sama iaitu peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. So kita ulang semuanya seperti tadi. Tetapi sekarang barang X pula Okey, jadi barang X ini kita ada peratus perubahan kuantiti adalah 5% bahagi dengan peratus perubahan harga negatif 10. Jadi kita akan dapat negatif 0.5 dan seperti biasa kita akan abaikan negatif. Kita hanya akan ambil ED sama dengan 0.5. Okey, jadi 0.5 nilai 0.5 adalah lebih kecil daripada 1 bermakna permintaan bagi barang X adalah tak hanjal. Okey? Jadi kalau tafsiran ni kita boleh tulis apabila harga turun, sebab harga di bawah tadi negatif. Apabila harga turun sebanyak 10%, maka kuantiti diminta meningkat sebanyak 5%. Dan kalau kita nak ambil yang standard, yang biasa, apabila harga turun sebanyak 1%, maka kuantiti diminta meningkat sebanyak 0.5. Kerana dekat sini 5 bahagi negatif 10 adalah sama dengan 0.5 bahagi 1. Kerana hanya apa-apa nombor, kalau kita nak dapatkan nombor yang sama, hanya boleh dibagi dengan 1, kita akan dapat nilai yang sama. Okey? Jadi sekarang 0.5 bahagi 1. Okey? Dapat 0.5 balik. Okey, so bermakna tadi
apabila harga turun sebanyak 1%, maka kuantiti diminta meningkat sebanyak 0.5%. Jadi cikgu harap kamu dah faham cara untuk menulis tafsiran dia. Okey. Kita tengok pula ciri-ciri dia. So tadi yang pertama apa dia? Perkali keanjalan kurang daripada 1. Kita dapat berapa tadi? Kita dapat 0.5. Okey, kemudian peratus perubahan harga adalah lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti. Betul tak? Ini dia kontras dengan yang pertama tadi. Kontras dengan permintaan anjal. Di mana permintaan anjal, peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Ya? Bermakna permintaan tak anjal ni, peratus perubahan kuantiti adalah lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Okey? Jadi maknanya apa? Pengguna kurang responsif terhadap perubahan harga. Mereka ni maknanya tidak sensitif dengan perubahan harga. Harga naik ke, harga turun ke, ya, permintaan terhadap barang tersebut sama saja. Okey. Jadi sebagai contoh kat sini kita ada ED sama dengan 0.5. Jadi jika harga naik 1%, kuantiti diminta menurun sebanyak 0.5%. Okey. Dan kalau kita tulis jika harga turun 1%, maka kuantiti diminta akan meningkat sebanyak 0.5. Jadi ingat setiap kali kamu tulis tafsiran kena ikut hukum permintaan. Okey. Jadi kelok permintaan tak anjal kita seperti ini. Tengok bentuk ni berbeza dengan yang anjal tadi kan. Kerana peratus perubahan harga ini lebih besar dan peratus perubahan kuantiti adalah lebih kecil daripada peratus perubahan harga, di mana kelok dia akan berbentuk sebegini rupa. Okey, kita tengok dahulu. Maknanya apabila P1 turun kepada PO, okey, akan menyebabkan kuantiti meningkat daripada Q1 ke QO. Okey? Dan sebaliknya apabila tetapi penurunan dia tadi sedikit saja kan? Penurunan dia sikit saja. Dan apabila sebaliknya pula harga menurun daripada P1 ke PO, apa yang berlaku ialah kuantiti akan meningkat daripada apa dia? Q1 ke QO. Okey? Begitulah. Ya. Sebaliknya. So bermakna apa ni? Kalau kita tengok pada bentuk kelok permintaan tak anjal, apa dia? Okey. Keanjalan atau permintaan tak anjal mempunyai kelok permintaan yang curam. Ingat tak? Formula kita TAC. Tak anjal curam. Tacal. Tak anjal curam, anjal landai. Okey. Contoh untuk barang yang mempunyai permintaan tak anjal ialah barang keperluan. Ataupun barang-barang yang mempunyai ketaatan pengguna yang tinggi. Kerana barang keperluan, contohnya seperti beras, gula, harga naik ke, harga turun, pengguna tetap akan beli barang tersebut. Kerana dia barang keperluan yang penting untuk meneruskan kehidupan. Okey, jadi ini adalah contoh barang-barang yang mempunyai permintaan tak anjal. Contohnya kat sini cikgu sebut tadi gula, kita ada garam, kita ada minyak masak. Kita punya beras lah untuk masak nasi goreng ini. Ya. Okey. Jadi kita tengok semula bagaimana pula kalau kita nak mengira berdasarkan rajah. Okey, seperti biasa tadi, ini nilai semua dah diberi, jadi kita masukkan saja nilai itu. Jadi peratus perubahan harga ialah 80%. Jadi kat sini menunjukkan penurunan, so kita akan ambil negatif 80 dan 60% ini adalah peratus perubahan kuantiti diminta. Maknanya dia bertambah, so kita akan ambil yang ini sebagai positif. Jadi ED kita 60% bahagi dengan negatif 80% dapat negatif 0.75. Jadi maksud dia ialah peratus perubahan harga diminta lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti. Okey, jadi maknanya kat sini harga pula yang besar berbanding dengan
kuantiti. Jadi bermakna di sini pengguna kurang responsif kerana harga turun 80% tapi perubahan permintaan, kuantiti permintaan cuma 60% ya. Okey boleh faham kan? Jadi kalau kita nak buat tafsiran tadi, apabila harga turun 80%, kuantiti diminta meningkat sebanyak 60%. Okey, jadi kalau yang standard kita akan buat apabila harga turun 1%, kuantiti diminta akan meningkat sebanyak 0.75%. Okey? Boleh faham kan? Mudah saja. Jadi, cikgu dah terangkan tadi, cuba kita tengok dahulu apakah perbezaan di antara permintaan anjal dan permintaan tak anjal. Okey, jadi pertama sekali adalah dari segi dia punya nilai perkali, nilai perkali keanjalan, di mana permintaan anjal menunjukkan nilai perkali keanjalan lebih daripada 1, iaitu ED lebih daripada 1, manakala permintaan tak anjal menunjukkan nilai perkali keanjalan kurang daripada 1. Okey, kemudian kita banding dari segi perubahan, peratus perubahan kuantiti pula. Permintaan anjal menunjukkan peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga, dan permintaan tak anjal adalah sebaliknya, di mana peratus perubahan kuantiti lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Dan kalau kita nak lihat kepada peratus perubahan harga pula, permintaan anjal menunjukkan peratus perubahan harga lebih kecil daripada peratus perubahan kuantiti, dan sebaliknya permintaan tak anjal menunjukkan peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti. Baik, kita tengok contoh dekat sini di mana untuk permintaan anjal ED kita adalah 2.0. Okey? Dan apabila kita nak buat tafsiran, kita boleh tulis apabila harga turun 1%, kuantiti diminta akan bertambah 2%. Okey, dari segi istilah tu, kamu boleh guna harga turun ni tadi, harga berkurang ya. Kalau meningkat kamu boleh bertambah, meningkat, naik ya. Tadi harga biasanya kita cakap turun naik lah kan. Okey. Bagi contoh permintaan tak anjal pula, kat sini kita ada ED sama dengan 0.4. Jadi apabila harga naik 1%, kuantiti diminta akan berkurang 0.4%. Jadi nilai ED ni merupakan apa dia? Kuantiti diminta Okey, jadi kalau dari segi bentuk kelok permintaan anjal mempunyai kelok permintaan yang berbentuk landai, dan permintaan tak anjal kelok permintaan berbentuk curam. Jadi formula kan yang kita nak bagi senang ingat, tacal tak anjal curam, anjal landai. Okey, bagaimana pula dengan strategi pengeluar? Strategi pengeluar ni maknanya apa yang sepatutnya pengeluar buat untuk meningkatkan jumlah hasil. Okey, jika sekiranya barang itu mempunyai permintaan anjal, maka pengeluar akan menggunakan strategi menurunkan harga. Kerana sedikit saja harga turun, kuantiti diminta akan meningkat dengan banyak. Jadi adalah bijak pengeluar untuk menggunakan strategi menurunkan harga untuk meningkatkan jumlah hasil tadi. Sebaliknya bagi permintaan tak anjal, Sebaliknya bagi permintaan tak anjal, strategi pengeluar untuk meningkatkan jumlah hasil ialah dengan menaikkan harga. Kerana dia naikkan harga tidak akan memberi kesan yang banyak kepada penurunan kuantiti diminta. Okey? Okey, jadi contoh barang tadi seperti yang cikgu dah sebutkan, permintaan anjal, kita ada barang mewah dan ataupun barang kendak seperti contohnya kereta Ferrari, cincin berlian Manakala permintaan tak anjal pula lebih kepada barang keperluan contohnya beras, gula semua makanan, pakaian ataupun tempat tinggal lah yang berkaitan dengan
keperluan kita untuk meneruskan hidup. Jadi mahal atau murah, pengguna tetap akan mendapatkan barang-barang keperluan tersebut demi kelangsungan hidup. Okey, jadi sebelum kita berakhir, kita uji sedikit kefahaman kamu. Okey, nyatakan dua jenis keanjalan. Ya, ada dua jenis keanjalan harga permintaan tadi. Okey, yang pertama ialah anjal dan yang kedua adalah tak anjal. Okey, seterusnya kita uji lagi kefahaman. Okey, jadi sekarang katalah kita mempunyai nilai perkali keanjalan sama dengan 4.0. Jadi soalan ni nak nyatakan tafsiran jenis keanjalan. Okey, jadi sekarang kita ada ED sama 4.0. ED bersamaan dengan 4.0. Jadi apakah maknanya? Okey, jadi daripada nilai perkali keanjalan tersebut, bila kita perhatikan apa dia? Ya, ED lebih besar daripada 1. Okey? Jadi bila ED lebih besar daripada 1 tadi, maknanya apa? Betul. Ini merupakan permintaan anjal Okey, jadi permintaan anjal bila kita nak tulis tafsiran ialah apabila harga naik 1%, kuantiti diminta akan berkurangan sebanyak 4%. Ya. Jadi kalau permintaan anjal, apa dia? Lagi ciri dia. Okey? Peratus perubahan kuantiti diminta lebih besar daripada peratus perubahan harga, ataupun peratus perubahan harga lebih kecil daripada peratus perubahan kuantiti diminta. Ya, mudah saja kan? Okey, kita tengok lagi satu. Okey, jika sekiranya kita diberi pula nilai perkali keanjalan ialah ED sama dengan 0.2. Okey, apa maknanya? Bila kita perhatikan nilai ED tersebut ataupun nilai perkali keanjalan tersebut, ya, ED-nya, nilai ED lebih kecil daripada 1. Maknanya apa? Permintaan tak anjal jadi jenis keanjalan di sini ialah permintaan tak anjal, iaitu apabila harga naik 1%, kuantiti diminta akan berkurangan sebanyak 0.2%. Ini menunjukkan apa? Betul. Peratus perubahan kuantiti diminta lebih kecil daripada peratus perubahan harga kerana 0.2% saja, manakala peratus perubahan harga ialah 1. Bermakna peratus perubahan kuantiti diminta lebih kecil daripada peratus perubahan harga, ataupun peratus perubahan harga tadi 1% lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti diminta, iaitu 0.2. Jadi boleh faham cara kita nak tafsirkan tadi. Mula-mula kita kena kenal pasti dahulu jenis keanjalan berdasarkan nilai perkali keanjalan. Jadi kalau lebih besar daripada 1 adalah permintaan anjal. Kalau nilai ED lebih kecil daripada 1, itu menunjukkan permintaan tak anjal. Okay. Alhamdulillah jadi insyaAllah tadi kita telah memahami keanjalan harga permintaan anjal dan keanjalan harga permintaan tak anjal berdasarkan rajah rajah tadi, kilo kita tadi, dan juga perkali keanjalan iaitu nilai ED sama ada dia besar daripada 1 bila dia besar daripada 1 adalah anjal, apabila dia kecil daripada 1 bermakna dia adalah keanjalan harga permintaan tak anjal. Okey? Jadi alhamdulillah kita selesai dengan subtopik ini jadi cikgu harap kamu telah faham, okey, ataupun yang dah faham sebelum ini tambah mantapkan lagi pemahaman kamu okey. Jadi cikgu doakan semua yang menonton video ini akan berjaya, bukan sahaja dalam subjek ekonomi dalam SPM tetapi juga berjaya dalam kehidupan dunia akhirat. Okey, jadi ingat apakah itu sukses ataupun kejayaan? Okey. Kejayaan adalah suatu perjalanan
bukan suatu destinasi. Bermakna kita akan teruskan journey kita untuk perjalanan kita untuk menuju kejayaan. Okay? Never stop. Jangan pernah berhenti. Okay, jadi itu saja daripada cikgu pada kali ini. Jadi cikgu harapkan semua pelajar sudah memahami jenis keanjalan harga permintaan yang telah diterangkan sebentar tadi. Jadi sesungguhnya segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Segala kekurangan datang daripada cikgu sendiri. Jadi cikgu mohon maaf. Jadi jika video ini bermanfaat dan memberi banyak input kepada kamu, jangan lupa untuk tekan butang like dan share, dan kepada mereka yang belum subscribe, pastikan kamu subscribe channel Cikgu Ainun dan tekan butang lonceng nanti untuk mendapatkan notifikasi video-video menarik seterusnya. Jadi sekali lagi terima kasih semua. Okey. Jadi sebelum kita berpisah, ingat jaga diri selalu, jaga kesihatan, jaga SOP, hiasi peribadi selalu. Itu saja pada cikgu. Bye-bye.